raya, mula-mula kita kena ambil lesen L. Tak ada kita pandai-pandai bawa motor, kita boleh bawa. Boleh je bawa, tak ada masalah kan. Pandai bawa kereta berlatih belakang rumah, boleh je bawa jalan raya. Tapi salah lah kan. Kalau ada polis, kena tahan, memang nayah. Begitulah Al-Quran. Dia kena ada disiplin ilmu dia. Kita pelajari, kita faham, dapat lesen L dulu kan. Belajar tentang Quran. Macam mana kita ambil lesen L, tahu corner, tanda-tanda, signage ini buat macam mana, lampu ini buat macam mana, cara nak corner, nak ambil, nak signal pasang macam mana. Kemudian dah dapat L, pergi ke P pula kan. Begitulah kita belajar. Quran ni kena diri disiplin. Dan kitab ini dia membahaskan tentang asas-asas dalam kita memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Disiplin-disiplin yang telah digariskan oleh para ulama. Dan Syekh Manat Al-Khattan ni dia meninggal 1995. Seorang ulama besar daripada Mesir yang banyak karya dia orang pegang sampai hari ini. Sama ada belajar Quran ke, orang belajar hadis ke, dia memang ada karya dia yang banyak. Alim, diterbitkan oleh Pustaka Jiwa dalam ahli bahasa kita. Dan kuliah kita yang terakhir di sini ialah pada bulan lepas, pada 6 hari bulan 6 yang lalu, sebulan yang lalu. Kita berhenti pada muka surat 48. Kita berada pada tajuk yang ketiga, bab yang ketiga, itu bab wahyu. Bab yang pertama dia membicarakan tentang sejarah disiplin ilmu-ilmu Al-Quran. Bermula dengan sejarah penulisan, kemudian sejarah tematik disiplin ilmu yang ada Al-Quran, asbabun nuzul satu-satu, perkembangan disiplin ilmu dalam ayat-ayat Al-Quran, bab 1. Kemudian bab 2 dia membicarakan tentang Al-Quran itu sendiri. Maksudnya pengarang Syekh Manat Al-Khattan cerita tentang sejarah. Kedua, dia pergi terus direct kepada Quran. Perkenalkan Quran tu apa dia, ta'rif dia, apa bezanya antara Quran dengan hadis, Quran dengan hadis Nabawi dengan hadis Qudsi pula, hadis Nabawi ada tauqifi, kemudian tauqifi ada dua. Tauqifi dengan taufiqi dengan tauqifi, itu ada dua. Dia huraikan perbezaan tu. Kemudian habis bab Quran yang kedua, dia masuk bab yang ketiga, itu bab wahyu. Quran salah satu wahyu Allah Subhanahu wa taala, itu bab 2 kan. Kemudian dia masuk bab ketiga, dia membicarakan secara umum apakah itu wahyu kan. Wahyu. Kemudian kita dah bahaskan apa dia pengenalan kepada wahyu, pergi kepada muka surat 43, apa dia erti wahyu itu dari sudut bahasa, dari sudut istilah. Okey. Kemudian muka surat 45 tu dia pergi kepada bagaimana cara wahyu diturunkan kepada malaikat. Bagaimana wahyu turunkan kepada malaikat, bagaimana ada proses dia, ada cara, ada kaedah dia. Dan kita berhenti pada muka surat 48. Jadi kalau kita tengok daripada 45 tu wahyu diturunkan kepada para malaikat, pengarang dia nak bawa kita faham bahawa malaikat ini dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa dalil dibawakan oleh pengarang. Kemudian malaikat turun berbicara dengan Allah ketika mana perang Badar. Kemudian malaikat ini dapat arahan daripada Allah menjaga mudabbirati amra, menguruskan muka bumi. Itu kerja malaikat yang dapat arahan daripada Allah. Jadi malaikat komunikasi dia dengan Allah itu adalah wahyu, bentuk sedemikian. So peranan malaikat tu penting. Dia bawa wahyu. Kemudian baru kita surat 48 tu kita tengok perenggan itu dia kata. Dia kata sini, kata pengarang, hadis ini menjelaskan bagaimana wahyu turun. Dia ceritakan bagaimana adanya hubungan antara malaikat dengan Allah, terima arahan Allah, dapat wahyu pada Allah. Kemudian dia sebutkan pula hadis ini menjelaskan bagaimana wahyu turun. Hadis yang di atas itulah dia kata. Disebutkan pertama Allah berbicara dan didengar oleh para malaikat. Dia kata pertama Allah berbicara, Allah bercakap, Allah berkata-kata. Bila Allah Ta'ala berkata-kata, didengar oleh para malaikat. Malaikat didengar bicara Allah. Kemudian pada zahirnya kesan wahyu itu sangat-sangat dahsyat. Kalau kita berbicara, kita bercakap,
tak ada kesan apa sangat, cakap biasa je gitu. Tapi kalau kalam Allah, kata-kata Allah itu turun kepada para malaikat, dia satu benda yang sangat besar. Kita tak boleh umpama, tak boleh samakan dengan kalam kita, kan, dengan cara kita bercakap, berbeza. Sebab pengarang disebut ni, pada zahirnya kesan wahyu itu sangat dahsyat semasa Jibril dalam perjalanan untuk menyampaikannya. Hadis di atas menunjukkan peristiwa turunnya wahyu, menceritakan turunnya wahyu. Akan tetapi hadis tersebut juga menjelaskan cara turunnya wahyu secara am. Intipati persoalan ini terdapat dalam hadis sahih. Kemudian disambungkan hadis yang kedua, yang bawah ni. Apa di hadis dia? Nabi SAW menyebutkan, dia kata dalam hadis yang sahih, idza qadallahu al-amra fi samai darabatil malaikah bi ajnihatiha khad'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin. Dia kata atas tu dia cerita, hadis sebelum ni menceritakan tentang bagaimana Jibril dapat wahyu semua, kan. Kemudian bawah ni dia detailkan lagi bagaimana Jibril itu dapat wahyu daripada Allah, bagaimana suasana ketika wahyu itu diturunkan. Dia kata, dia sebut kat sini, apabila Allah memutuskan sesuatu perkara di langit, maksudnya sesuatu arahan daripada Allah, daripada langit, Allah Ta'ala putuskan sesuatu tu, beri pada nak turun, berikan kepada malaikat. Dia kata, maka para malaikat memukul sayapnya. Jadi bila wahyu Allah tu disampaikan kepada Jibril, proses pertama bila Jibril tu dapat wahyu daripada Allah itu, dia buat macam mana? Para malaikat memukul sayapnya kerana kesan firman Allah itu. Jadi malaikat Jibril ni ada riwayat menyebutkan ada 600 sebelah kanan, 600 sebelah kiri. Dia punya banyak sayap dan besar, dia tu terlalu besar. Ada malaikat megang arasy Allah. Tapi maksudnya first bila wahyu turun kepada para malaikat dia akan kibas-kibaskan. Dia akan memukul sayap. Sebab apa? Sebab dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda dia yang pertama. Kemudian bagaimana dia punya suasana dia tu disebutkan dalam hadis ni, dia kata ka'annahu silsilatun ala safwan, bagaikan mata rantai di atas batu yang licin. So sayap malaikat tu dia macam kita ambil rantai besi, letak batu licin, bila kita pukul kan, kan gitu kan. Jadi begitu suasana dia. Dia kata ka'annahu silsilatun ala safwan, sebagaimana mata rantai besi tu yang kita pukul atas batu yang licin. So kepak dia begitu dia tu. Habis itu kaedah cara penurunan. Dan kita tahu wahyu Allah ini satu, kalau kalam Allah yang dikatakan Quran itu daripada Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz, daripada Allah pertama ke Lauhul Mahfuz, daripada Lauhul Mahfuz terus ke langit dunia, langit dunia, di langit yang ketujuh dekat Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah, maksudnya Quran tu dah ada dah 30 juzuk dekat situ tersimpan di Baitul Izzah. Ada malaikat yang Allah cipta khusus untuk menjaga Al-Quran, PIC Al-Quran itu. Malaikat apa? Kiramatil bararah, safaratil kiramil bararah. Satu jenis malaikat yang dia jaga Quran, kesucian Al-Quran. Safaratil kiramil bararah. Itu malaikat yang khusus, yang mana orang-orang yang rajin baca Quran ni Nabi sebut nanti akhirat nanti dia akan golongan yang rajin baca Quran, dia akan duduk dengan geng malaikat ini. Safir ni orang panggil duta lah, bahasa Arab, bahasa Melayu kita tu duta Quran. Dia memang kerja dia jaga Quran. Jadi daripada langit yang ketujuh itu Quran tu dah ada, diturun secara berperingkat-peringkat. Jadi dia turun secara berperingkat-peringkat tu, bukan Jibril pergi pandai-pandai ambil daripada langit ketujuh tu bawa turun, tak. Dia kata Jibril ni dia tunggu arahan Allah. Bila Allah berikan ayat ni bawa turun, ayat ni bawa turun, ayat ni bawa turun. So Jibril dapat arahan pada Allah, baru Quran yang dah ada tu baru diturunkan secara berperingkat-peringkat. Berbeza dengan kitab-kitab sebelum ni, macam Taurat, Injil, Zabur. Tak, Taurat, Injil, Zabur ataupun suhuf sebelum ini, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, suhuf Nabi Adam, kan, suhuf semua turun serentak daripada Allah. Allah Ta'ala bagi campak ke dunia terus.
Itu kalau suhuf ataupun kitab-kitab sebelum ni. Tapi Quran tak bagi terus, sempurna juga, letak dekat Baitul Izzah. Kemudian daripada itu baru jadi kita boleh faham bahawa apa yang diturunkan daripada Quran itu secara bangsa-ansur sebenarnya dah ada dah tertulis. Kita nak faham ada ceritanya dekat langit yang ketujuh di Baitul Izzah. Cuma Jibril ambil sikit-sikit dengan arahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian dia masuk bawah ni, dia tajuk baru kat sini ni. Dia berkaitan antara kaitan malaikat dan juga Al-Quran. Kaitan malaikat dengan Al-Quran. Bagaimana kedudukan dia kata. Al-Quran telah dituliskan di Lauhul Mahfuz, dia kata. Okey. Berdasarkan firman Allah, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz, dia kata. Bahkan ia adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Daripada Allah dia letak tu, sisi Allah tu ada satu tempat nama dia Lauhul Mahfuz. Bal huwa Qur'anum Majid. Quran itu adalah sesuatu yang mulia fi Lauhim Mahfuz, tersimpan di Lauhul Mahfuz, peringkat mula dia. Jadi tadi sebelum ni dicerita tentang malaikat. Apa peranan malaikat? Malaikat berkomunikasi, itu bentuk-bentuk wahyu. Kemudian baru dia kaitkan pula bagaimana malaikat ini memainkan peranan dengan Al-Quran, membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Okey. Demikian juga Al-Quran itu diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. So pengarang dia kata Quran itu diturunkan daripada Lauhul Mahfuz di sisi Allah, di Lauhul Mahfuz itu turunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah langit dunia, langit yang ketujuh, letak dekat situ. Semua sekali Quran tu 30 juzuk, 114 surah, 6236 ayat sekali letak. Pada malam, dia kata malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Itu adalah bahas kalau Ramadan kita akan bincang tentang Lailatul Qadar, apa sejarah simbolik di sebalik dia. Kemudian pengarang dibawakan dalil, dia kata inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Dibawakan dalil. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi ulama-ulama bahas malam Lailatul Qadar tu turun yang sikit-sikit ke, yang semua sekali ke? Ni dia katakan semua sekali dari sisi Allah ke langit dunia, Baitul Izzah. Ada juga beberapa pendapat yang lain. Okey. Kemudian dia bawakan dalil lagi. Pengarang dia bawakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkan yakni Al-Quran pada suatu malam yang diberkati. Surah Ad-Dukhan ayat ketiga. Ini juga dalil menunjukkan penurunan Al-Quran itu pada satu malam yang cukup diberkati. Ada kaitannya dengan malam Lailatul Qadar, kata. Kemudian dibawakan dalil lagi. Pengarang dibawakan Al-Baqarah ayat 185. Ini biasa kita dengar. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, dia kata. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. So diberkait secara khusus Lauhul Mahfuz, disebutkan Lailatul Qadar, kemudian disebutkan malam yang mubarak, kan? Kemudian disebutkan pada bulan Ramadan, semua berkait. Dalam bulan Ramadan turunnya Quran, ada satu malam Lailatul Qadar. Itu secara jumlatan wahidah, satu jumlah, semua sekali Al-Quran. Okey, habis kat situ. Kemudian disebut di sini, pengarang dia kata, di dalam sunnah terdapat penjelasan mengenai turunnya Al-Quran yang menunjukkan bahawa nuzul itu bukanlah turun ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila turun tu, ulama bahas pula bagaimana pula turun tu, bagaimana turun dalam hati Nabi terus ke Quran itu, ataupun bagaimana caranya. Okey. So dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi ada beberapa penjelasan yang boleh kita fahami. Ini tadi dibawakan dalil daripada Quran. Sana nak tengok pula hadis Nabi cerita bagaimana turunnya Al-Quran itu bukan ke dalam hati Nabi ke, atau terus bagaimana, dia kata. Dibawakan dalil daripada Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, dengan hadis yang mauquf.
Mauquf ni disandarkan pada sahabat lah. Kalau disebut mauquf ni sandarkan pada kata-kata sahabat, hadis mauquf. Dia kata dia apa? Daripada Ibnu Abbas, ni kalam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dia kata Al-Quran itu diturunkan langsung semuanya ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Tu kata Ibnu Abbas. Setelah itu diturunkan selama 20 tahun lebih. Kemudian lalu Ibnu Abbas dia membaca ayat. Ibnu Abbas dia baca ayat, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Surah Furqan ayat 33. Apa dia maksud dia? Dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil untuk menentangmu, melainkan kami bawakan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya untuk menangkis segala yang mereka katakan itu. Ini dalil, riwayat daripada Ibnu Abbas. Mula dia bawakan daripada Quran, ini dalil daripada hadis yang pertama. Itu dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, dibawakan sini dalil daripada hadis, daripada surah Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat tenang, dia kata, dan kami menurunkannya beransur-ansur. Ini dalil menunjukkan penurunan Al-Quran itu daripada Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sifatnya beransur-ansur, bukan semua sekali, beransur-ansur. Quran itu kami bahagi-bahagikan, Quran faraqna, kami pecah-pecahkan kepada beberapa bahagian, kata Allah, litaqra'ahu 'alan nas, supaya engkau wahai Muhammad boleh ajar pada manusia dan keadaan tenang dan keadaan perlahan-lahan ikut peristiwa yang berlaku, kan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan, nazzalnahu tanzila. Tanzila maksudnya turun beransur-ansur, sedikit. Itu bergantung kepada suasana, keadaan, peristiwa yang mana semuanya dah ada dalam Al-Quran, ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata dalam satu riwayat disebutkan telah dipisahkan Al-Quran daripada Az-Zikr, lalu diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian Jibril menurunkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Hakim dan Ibnu Abi Syaibah. Ada riwayat, riwayat Nabi ni banyak. Ada salah satu riwayat tu disebutkan telah dipisahkan Al-Quran daripada Az-Zikr. Sebab tadi kita baca ayat inna nahnu nazzalna dzikra, kan? Allah Taala sebut inna, sungguhnya kami yang menurunkan Az-Zikra, itu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami yang menjaga Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, memastikan dia terpelihara. Tapi ada riwayat menyebutkan telah dipisahkan Al-Quran daripada Az-Zikr. Dia bezakan, ini namanya Al-Quran, ini namanya Az-Zikr. Ada riwayat begitu. Kemudian diletakkan di Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian daripada situ barulah Jibril menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asas cerita dia sama. Oleh sebab itu para ulama berpendapat mengenai cara turunnya Al-Quran kepada Jibril dengan beberapa pendapat. Bagaimana ulama memberikan pandangan cara penurunan Al-Quran itu kepada Jibril. Maksudnya Quran dah ada dekat Baitul Izzah. Quran daripada Baitul Izzah tu Jibril nak ambil tu macam mana cara dia? Kan? Bijak sendiri ke macam mana? So ada beberapa pandangan para ulama. Sebab dalam sudut hadis nak tengok secara jelas Nabi tak sebut. Sebab Nabi wahyu turun ni gitu. Tak ada pun sahabat dia tanya Nabi secara jelas, tak. Cuma ulama memberikan pandangan. Dia kata para ulama berpendapat mengenai cara turunnya Al-Quran kepada Jibril dengan beberapa pendapat. Yang pertama dia kata situ dia kata Jibril menerimanya secara langsung dengan pendengaran daripada Allah dengan lafaznya yang khas. Maksudnya spek yang pertama bentuk dia, Jibril berada dekat langit, dia dapat dia mendengar secara langsung daripada Allah dengan lafaz yang khusus.
Lafaz yang khusus yang Allah sampaikan kepada Jibril, Jibril dapat faham itu adalah ayat Quran, surah ini ayat begini so Jibril dapat. Itu spek yang pertama. So secara langsung Jibril dia dapat, dia dengar dengan pendengaran Jibril tu daripada Allah, direct dia dengar daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua disebut ini Jibril menghafaznya daripada Lauhul Mahfuz. Ada juga pendapat yang mengatakan Jibril bila Quran tu dah ada di Baitul Izzah di langit dunia, ataupun daripada Lauhul Mahfuz di atas isi Allah tu, Jibril memang dah hafal dah sebenarnya. Ada juga pendapat yang mengatakan begitu. Itu yang ke B, yang kedua dia kata. Kemudian C, sini yang ketiga dia kata. Maknanya disampaikan kepada Jibril, sedang lafaznya daripada Jibril ataupun Muhammad. Ada pula yang bagi pandangan dia kata tak, dia kata sebenarnya yang disampai itu hanya dah makna je pada Jibril. Jibril ni dapat nak makna je tentang Quran itu. Maksudnya Allah berikan cakap begini, sedangkan lafaznya daripada Jibril ataupun Nabi Muhammad sendiri buat lafaz. Ini pendapat ulama ada itu. Contohnya kita katakan Nazir AJK bincang keluar satu keputusan, bagi arahan kepada cakap bincang dengan imam dengan Bilal, okey kita semayang malam ni mula soft yang kedua, soft ketiga lah katakan, kita nak buat program sikit dekat sini kan, soft pertama. Maka imam dia akan bagi arahan kepada jemaah, dia kata okey waktu solat ni kita semayang dekat soft kedua lah, dia kata kan, sebab tadi dah meeting kan. Maka ayat yang dikeluarkan oleh imam itu adalah ayat daripada imam sendiri, bukan dia copyright ayat daripada Nazir. Tu gitu maksudnya. Ini dia kata ketiga. Maknanya disampaikan kepada Jibril, sedang lafaznya daripada Jibril atau daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ada tiga pandangan ulama cara turun Quran tu kepada Jibril kata. Okey, kemudian kata pengarang, pendapat pertama yang sahih. Yang sahih apa dia? Pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Jibril menerima secara langsung dengan mendengar daripada Allah dengan lafaz yang khusus. Maksudnya Quran di Baitul Izzah itu yang dah tersimpan kat itu, yang nak turun secara beransur-ansur, yang kerja Jibril ni tukang bawa wahyu, dia dah akan dapat bila tiba waktu dan ketikanya Allah Ta'ala panggil Jibril, wahai Jibril, kamu bawa surah ni, ayat ni sampai gini, dibacakan pada Jibril, Jibril dengar lafazkan Allah tu, Jibril bawa turun, baru bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Itu pendapat yang sahih kata pengarang. Pendapat itu yang dijadikan pegangan oleh ahli sunnah wal jamaah, kita lah mazhab ahli sunnah wal jamaah dia kata. Serta diperkuat oleh hadis Nawas bin Sam'an. Ada hadis yang sebelum ni kita baca menceritakan begitu kaedah penurunan wahyu itu daripada Allah kepada Jibril dia kata. Okey. Penyandaran Al-Quran kepada Allah seperti disebutkan dalam beberapa ayat. Bagaimana Quran itu disandarkan kepada Allah. Dia tak sandarkan kepada Jibril, tapi disandarkan kepada Allah. Okey. Apa contohnya? Dia bawakan surah An-Naml ayat yang ke-6. Allah Taala berfirman, "Wa innaka latulaqal Quran min ladun hakimin alim." Dia kata, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad diberikan menyambut dan menerima Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. So Quran itu disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak disandarkan kepada Jibril. Dia kata wa innaka latulaqal Quran, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad latulaqal Quran, menyambut, menerima, bertalaki Quran itu min ladun hakimin alim, menerima Quran itu dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Tak sebut dalam surah Naml ini, maksudnya tak sebut nama malaikat, nak beri faham bahawa sebenarnya Quran itu daripada Allah. Sebab dia akan berlaku nanti ada orang yang tak percaya Quran, dia kata Quran itu daripada malaikat, dia kata malaikat Jibril yang bawa, malaikat Jibril yang cipta. Tak, datang ayat Quran mengelakkan berlaku kekeliruan tersebut, sandarkan Quran itu direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tengok dia bawakan lagi dalil surah At-Taubah ayat yang ke-6. Dia kata wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manah zalika bi annahum qaumun
la ya'lamun, dia kata. Dan jika ada di antara kaum musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Tengok, hatta yasma'a kalam Allah, dia kata. Tengok, kalam itu disandarkan kepada Allah. Kalam Allah. Dia tak sebut malaikat dekat situ. Okay. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, berkatalah orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui kami untuk menerima balasan. Ni terjemahan dia ni tak sempurna. Dia ayat ni panjang lagi, tapi dia terjemah separuh aja. Boleh tengok surah At-Taubah ayat yang ke-6. Okey. Kemudian dibawakan lagi dalil. Dalil daripada surah Yunus ayat yang ke-15. Dia kata, wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala allazina la yarjuna liqa'ana i'ti bi qur'anin ghairi hadha aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Apa surah Yunus ayat 15 ni disebutkan? Bawalah Quran yang lain daripada ini atau tukarkanlah dia. Okay. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berhak menukarkannya dengan kemahuanku sendiri. Bahawa Nabi SAW dengan Quran ni, bila wahyu tu turun, dia hanya ikut arahan aja. Ikut dengar wahyu tu sampaikan aja. Dia tak boleh nak tukar-tukar ikut arahan yang lain, dia kata. Okay. Aku hanya tetap menurut apa yang diwahyukan kepadaku sahaja. Sesungguhnya aku takut jika aku menderhakai kepada Tuhanku akan azab hari yang besar. Itu soal jawab. Maksudnya Nabi SAW bila wahyu tu datang tak ada pula. Nabi dia boleh nak ubah ayat ke, nak alter sana, depan, belakang ke, tak boleh. Dia mengikut aja arahan itu. Okey. Kemudian kata pengarang dia bawakan ni. Dia tulis tadi ada 3 bahagian kan. Itu bahagian yang pertama. Al-Quran adalah kalam Allah dengan lafaznya. Al-Quran adalah kalam Allah dengan lafaznya. Kata-kata Allah tu dengan lafaz, dengan lafaznya. Bukan kalam Jibril ataupun Muhammad. So dapat difahami Quran tu memang kalam Allah dengan lafaz, dengan teksnya. Maknanya confirm daripada Allah, tetapi dengan teksnya pun daripada Allah, bukan daripada Jibril dan juga bukan daripada Muhammad. Adapun pendapat kedua, dia buat ada 3 pendapat ni tadi. Adapun pendapat kedua yang di atas, sebelah ni disebutkan tidak dapat dijadikan pegangan. Pendapat kedua apa? Dia kata tadi Jibril menghafalnya pada Lauhul Mahfuz. Ini tak boleh, dia kata. Pendapat kedua tidak dapat dijadikan pegangan sebab adanya Al-Quran di Lauhul Mahfuz itu seperti hal-hal ghaib yang lain, termasuk juga Al-Quran. So dekat Lauhul Mahfuz tu benda-benda yang ghaib. Tak tahu keadaan itu bagaimana, tidak jelas. Dan pendapat ketiga pula, pendapat ketiga apa? Dia kata makna disampaikan kepada Jibril, sedang lafaz daripada Jibril ataupun daripada Muhammad. Dan pendapat ketiga lebih sama dengan adanya hadis. Dia kata sebab hadis ni sebelum ni kita dah bahaskan tentang hadis kursi. Jadi dah seperti seolah hadis kursi. Dan pendapat ketiga lebih sama dengan adanya hadis sebab hadis itu juga wahyu daripada Allah kepada Jibril, kemudian kepada Muhammad secara makna. Kan sebelum ni kita sebutkan hadis itu yang mana dalam lafaz hadis tu ada qalallahu ta'ala, yaqulullahu ta'ala dalam hadis Nabi, maka dia akan jadi hadis kursi. Kan disebutkan hadis kursi. Ataupun dalam hadis Nabawi tu ada 2. Dikatakan hadis tauqifi. Yang pertama tauqif, qaf dulu. Tauqifi, memang hadis tauqifi itu Nabi dia dapat direct wahyu daripada Allah, cuma dalam lafaz dia tak sebut. Dia sebut Allah berkata-kata, kan? Kalau taufiqi fa dulu, yang tu Nabi berijtihad. Itu kita bahaskan pada bulan-bulan yang lepas. So itu dapat kita faham kat situ. Okey.
Lalu beliau mengungkapkan dengan redaksi beliau sendiri. Maksudnya kalau hadis tu Nabi dia akan guna ayat dia sendiri. Kemudian pengarang dibawakan dalil, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia katakan suratul Najm ayat 3 dan 4. Dan dia yakni Muhammad tidaklah berbicara mengikut kemahuan hawa nafsunya. Apa yang diucapkannya itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maksudnya apa yang sampai kepada Nabi, yang Nabi sebut wahyu daripada Allah, yang wahyu dalam bentuk ayat Quran, kalam Allah. Itu bukan Nabi ni dia pandai-pandai ucap buat sendiri melihat hawa nafsu dia. Tetapi dia merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bentuk Al-Quran. Kalau bentuk hadis, ada hadis qudsi, ada hadis tauqifi, ada hadis taufiqi, kan? Itu kita dah bahas pada bahasan yang lalu dia. Oleh itu dibolehkan meriwayatkan hadis menurut maknanya, sedang Al-Quran tidak. Sebab tu kalau hadis tu riwayat tu para sahabat yang riwayatkan. Sahabat riwayatkan guna makna je. Nampak Nabi buat begini, Nabi kata begini, kemudian sahabat dia guna bahasa dia sendiri. Boleh. Itu meriwayatkan hadis menurut maknanya. Kadang Quran tak boleh. Quran kena betul-betul tag lafaz itu sedemikian. Tak boleh sahabat nak bijak buat ayat Quran sendiri dekat-dekat makna sama ke tak? Tak boleh dia kata gitu. Alright. Demikianlah kita telah mendiskusikan, kita telah membincangkan tentang perbezaan Al-Quran dengan hadis kursi dan juga hadis nabawi pada bab yang lalu. Pengarang dibawa balik. Dia kata, okay. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah apa dia? Keistimewaan Al-Quran ini. Satu disebutkan dekat sini supaya kita nampak beza dengan yang wahyu yang lain. Dia kata, satu disebutkan Quran ni wahyu, Quran ni mukjizat. Mukjizat. Hadis Nabi dia bukan mukjizat. Hadis Nabi bukan mukjizat. Sama ada hadis tu hadis qudusi ke, bukan mukjizat. Hadis tauqifi ke, bukan mukjizat. Hadis taufiqi ke, bukan mukjizat. Dia kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma makna tu wahyu, ada jenis wahyu pada Allah. Tapi berbeza dengan Quran. Quran mukjizat. Mukjizat ni i'jaz. I'jaz ni dia melemahkan. Ajaz, ujuz. Orang tua orang kata dah ajuz, orang dah tua kan, dah lemah. Dia mukjizat ni dia adjust, dia melemahkan. Maksudnya ayat Quran itu bila dibaca dia melemahkan. Orang kafir dicabar sebagai tanda Quran itu mukjizat kalau mampu buat sebagaimana ayat Al-Quran itu. So buat 10 ayat tak boleh, buat satu surah tak boleh. Dicabar. Dia melemahkan mukjizat. Okay. Kemudian Quran ini kebenaran dia mutlak. Kebenaran dia mutlak. Dia qat'i thubut. Qat'i thubut, pasti, dia punya konten itu pasti, qat'i thubut, secara pasti, dia punya kebenaran dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, membacanya dia dianggap ibadah. Bila baca Quran tu confirm dia jadi ibadah. Hadis dia tak gitu. Hadis dia tak jadi ibadah, bolehlah pahala, kan? Kalau Quran ni baca confirm jadi ibadah. Kebenaran mutlak, qat'i thubut. Hadis tak, hadis dia zanni. Zanni, dia zon, sebut dia zon secara dugaan, dia tidak pasti itu. Kemudian yang keempat dia kata wajib disampaikan dengan lafaznya. Quran ini dia wajib kita sampaikan dengan lafaz. Dia kata, sedang hadis qudsi tidak demikian. Kalau hadis qudsi tak, dia kata dia boleh tidak semestinya dengan lafaz. Meskipun ada yang berpendapat lafaznya juga diturunkan. Kalau hadis kursi itu tak apa. Dia sebab dengan makna lafaz itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pengarang dia bawakan di antara keistimewaan Al-Quran dia. Okey, dia masuk pula dia bawakan compare dengan hadis nabawi, ada dua macam. Ni hadis nabawi ada dua macam. Dia kata, yang pertama sebagai ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukan wahyu. Itu kita sebelum ni kita bahaskan hadis yang sebut hadis taufiqi. Fa dulu taufiqi. Dia kata, tetapi wahyu mengiktiraf ijtihadnya. Wahyu Allah mengiktiraf ijtihadnya. Jika ijtihad itu benar. Jika ijtihad Nabi itu benar, maka wahyu dia akan mendiam. Wahyu akan membetulkan, meluruskan kalau ijtihad Nabi itu tidak tepat. Itu yang ulama
bila dibahaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sebut tu bukan daripada hawa nafsu tetapi wahyu daripada Allah. Dalam konteks hadis, Nabi kalau yang sebut hadis tauqif tu memang dia Nabi sebut berdasarkan wahyu. Kalau taufiqi Nabi dia cakap satu istimbat hukum, Nabi ijtihad sendiri dengan pandangan Nabi sendiri. Kalau silap maka wahyu dia akan membetulkan. Gitu okey. Itu yang pertama dia kata. Kemudian yang kedua, maknanya sahaja yang diwahyukan, sedang lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ini bentuk hadis tauqifi. Oleh itu dapat diperkatakan dengan maknanya sahaja. Hadis qudsi itu menurut pendapat yang kuat, maknanya sahaja yang diturunkan, sedang lafaznya tidak. Ia termasuk dalam bahagian yang kedua ini. Sedang menisbahkan hadis qudsi kepada Allah dalam periwayatannya sebab adanya nas tentang itu. Adapun hadis-hadis nabawi tidak ada. So dia bezakan. Maksudnya sebelum ni kita bincang kalau hadis qudsi dalam teks hadis tu, dia kata contohnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala. Dia akan ada perkataan lafaz tu, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, tapi dalam hadis. Gitu. So dia beza. Memang ada dalam teks hadis tersebut. So membuktikan dia tu hadis qudsi. Cuma antara hadis tauqifi dengan hadis taufiqi kita tak boleh nak beza. Kita tak tahu, kan? Kalau kita boleh justify benda tu secara tepat, maka kita boleh katakan ini juga bentuk hadis qudsi. Cuma kita boleh faham apabila hadis itu yang Nabi sebut benda-benda yang ghaib, sudah pasti itu datangnya daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala secara direct. Tapi kalau Nabi ijtihad sendiri beza. Contoh ketika mana perang Badar, Nabi turun daripada Madinah pergi dekat Badar tu, Nabi kata okey, kita berhenti kat sinilah. Kan, Nabi suruh berhenti. Kemudian para sahabat tanya, para sahabat confused. Para sahabat ni orang hebat-hebat, orang duduk padang pasir. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, kita berhenti kat sini ni wahyu daripada Allah ke? Sebab tak berani nak lawan. Nabi kata berhenti, kan? Kata ya Rasulullah, kita berhenti kat sini nak berkemah, tempat perkuburan, kita nak berkubur sini ni, wahyu daripada Allah ke? Maksudnya sahabat, kalau Nabi kata ini sebab Nabi arahan, kan, Nabi kata berhenti kat sini, kalau sahabat dapat tahu Nabi kata ni wahyu daripada Allah, so sahabat no comment lah. Tapi bila Nabi kata tak, Nabi kata tak, aku bijak, kata, pandai, rasa okey kot sini, nampak macam cantik, kan? Kemudian baru sahabat kata kalau bukan wahyu, dia kata pada Allah sebenarnya tempat ni tak apa sesuai. Baru sahabat dia bagi pandangan. Dia kata ya Rasulullah, kita nak pergi perang ni, kalau nak pergi perang kita kena cari tempat kemah, kita nak berkubur tempat yang dekat dengan air, kan? Kena cari tempat yang strategik. Baru sahabat ajar begini. Rasulullah kata okey, jom kita cari tempat yang sesuai. Sebab itu ada, itu ijtihad Nabi ijtihad sendiri. Tapi yang tu tak adalah, tak sampai Allah SWT perbetulkan. Sahabat tanya direct, wahyu ke bukan? Maksudnya sahabat pun bila Nabi cakap tu, sahabat dia boleh compare, wahyu ke bukan? Kalau wahyu, taat terus. Kalau benda ghaibiat, taat tu lah. Tapi kalau benda sahabat boleh fikir-fikirkan, sahabat dia tanya, ni wahyu ke? Bukan. Kalau wahyu, okey, kita taat terus, no comment. Tapi kalau ini kata pandangan Nabi, dia kata aku rasa boleh bincang. Nabi lah begitu. Okey, habis tajuk tu. Kita masuk ke sini, bawah ni tajuk baru, cara penurunan wahyu kepada para rasul. Kan tadi wahyu daripada Allah kepada malaikat. Kerana malaikat tu apa peranan malaikat membawa Al-Quran. Bagaimana Quran itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bentuk daripada malaikat dengan Al-Quran. Kemudian dia masuk secara khusus, bagaimana pula cara wahyu ini diturunkan kepada para rasul. Kan? Okey, kata pengarang, Allah menurunkan wahyu kepada para rasulnya dengan dua cara. Ada dua cara. Wahyu ni turunkan kepada Nabi ada dua cara. Ada yang menggunakan perantara dan ada yang tidak. Sebab itu kalau kita tengok dalam ta'rif Quran itu, ada setengah tempat ulama' dia letak Quran kalamullah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah ulama' dia kata melalui perantaraan Jibril atau tanpa melalui. Ada yang letak pada ta'rif begitu.
Tak ada Quran. Ada yang letak, ada setengah tu tak ada. Dan buku ni dia tak letak. Tapi ada setengah ulama dia letak. Jadi dia panjangkan lagi. So dalam sini pengarang disebut Allah menurunkan wahyu kepada para rasul ni dua cara. Satu melalui perantaraan. Ada perantara. Dan ada yang tidak. Tak ada tanpa perantara, dia kata. Yang pertama dia kata melalui jenis ada perantara, ada orang tengah. Siapa dia? Melalui malaikat Jibril. Jibril, malaikat pembawa wahyu. Jibril ni malaikat memang, tugas khas dia bawa wahyu. Hal ini akan kami jelaskan kemudian. Itu yang pertama. Dia akan jelaskan kemudian, kata pengarang. Yang kedua, tanpa melalui perantara. Tak ada perantara. Maksudnya wahyu tu daripada Allah direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada Jibril dekat tengah tu. Jibril rehat, kan? Jibril tak diperlukan khidmat dia. Ada waktu ketika Allah Taala guna Jibril, ada waktu ketika tak perlu. Dah azan belum? Belum. Kita bagi laluan azan, ada bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, ya. Saya ambil lebih kurang 5 minit lagi, kita ambil dia punya kerangka cara penurunan wahyu kepada para rasul. Tadi kita bincang penurunan wahyu kepada malaikat. Pada malaikat dia bincang bagaimana Allah berkata-kata dengan malaikat bawa Quran itu, bawa turun secara beransur-ansur tu, dan peranan malaikat. Kemudian malaikat dia seperti bila turun tu, malaikat dia akan kepak dia akan goyang-goyangkan kepak dia seperti silsilatus al-jaras, macam apa nama ni,
besi, besi itu yang dipukul atas batu, tu wahyu begitu dia digambarkan. Seperti ada, katakan lepas ini kita akan ada seperti bunyi loceng, kan. Jadi malaikat dia dapat dalam bentuk begitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara wahyu ni turun kepada Nabi pula, mengarang ni sebutkan ada dua cara yang asas. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu melalui perantara. Maksudnya ada sebelum Allah tu ada perantara, satu je Jibril. Jelas ada malaikat tukang bawa wahyu, namanya malaikat Jibril. Ni dia akan bahaskan, dia kata yang pertama. Dia bahaskan yang kedua dulu. Yang kedua tanpa perantara. Maksudnya Nabi wahyu tu, ayat Quran itu dapat wahyu ni, wahyu secara umum. Satu, wahyu Quran. Quran adalah wahyu, kan? Satu lagi selain daripada Quran. Satu kita katakan Quran itu confirm dah, itu wahyu. Yang lain daripada Allah itu juga bentuk-bentuk wahyu. Arahan-arahan yang Allah beri, suruh sebutkan. Sebelum ni kita baca yang kata ana ala zanni abdi bi. Tiba-tiba Nabi sebut yaqulullah taala, Allah Taala berkata ana ala zanni abdi bi. Itu hadis tu, hadis kursi. Aku ni atas sangkaan hamba aku terhadap aku. Kan itu daripada Allah, itu direct. Bentuk yang direct. So yang kedua ni tanpa melalui perantara, wahyu itu tanpa melalui perantara, dia kata. Di antaranya dia kata ialah mimpi yang benar di waktu tidur. Jadi Nabi ni bila dia tidur, dia mimpi, dalam mimpi itu dapat wahyu. Ni beberapa bentuk dia bahaskan. Yang pertama, Nabi bila tidur, dalam tidur Nabi tu dapat mimpi. So mimpi itu ialah ru'yah sadiqah, adalah mimpi yang benar. Kita mimpi lain tuan-tuan, kita mimpi ni sekarang bukan malaikat yang datang, kan. Bukan dapat wahyu. Kita mimpi jin syaitan tidur kena empap lah, kan. Macam-macam makhluk yang empap itu tidur, kan. Itu mimpi kita. Beza. Nabi dia mimpi benar adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata. Itu dia katakan tanpa perantara. Di antaranya ada beberapa spek. Satu dia kata mimpi. Okey, turun bawah tu dia kata mimpi yang benar di dalam tidur. Dibawakan daripada hadis daripada Aisyah, hadis yang muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan juga Muslim. Dia kata an Aisyah radhiyallahu anha qalat awalu ma budi'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah fi naumi fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata sesungguhnya apa yang mula-mula berlaku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar di dalam tidur. Beliau tidaklah melihat mimpi kecuali mimpi itu datang bagaikan terangnya pagi hari. Muttafaqun alaih. Jadi Aisyah ni dia ceritakan bagaimana wahyu turun kepada Nabi itu dalam bentuk mimpi. Kan? Kita kalau mimpi dia tak jelas, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau mimpi diganggu oleh jin, kan boleh kita tidur, jin bila kita tidur, bila kita ni ada dua unsur yang besar, jasad dan juga roh, kan. Bila kita tidur, mata tutup, hilang, kan. Bila kita hilang je daripada alam nyata, ketika itu roh kita dia dah boleh keluar daripada badan, kan. Masa tu roh dia dah boleh komunikasi dengan jin. Sebab jin berada alam jin tu, dia boleh connect dengan roh kita. Masa tu dia feel dia sama dah. Dia berada pada alam yang boleh berkomunikasi, kan. Kalau kita tak baca doa-doa itu yang jin dia masuk tu. Jadi bila kita tidur jumpa jin, syaitan ganggu kita, dia tak berjelas. Kadang-kadang terasa tepi gunung nak jatuh, dia bukan jelas, kan. Kadang-kadang tiba dalam tempat gelap lah, bawa kat rumah mana-mana lah, naik atas pokok lah. Nama beruh dia boleh bergerak, kan. Bawa dia jin bawa ke alam dia, jalan sana sini. Lepas tu dia punya suasana dia memang tak jelas. Gelap, takut, kita tiba-tiba dia campak seolah kita jatuh pada gunung. Terkejut tidur, duk, kan. Dia tak jelas. Tapi Aisyah dia sebut bagaimana Nabi itu dia ru'ya as-salihah, sebab dia wahyu.
ru'yah salihah. Dan Aisyah disebutkan, Nabi bagi tahu, dia kata fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Nabi itu mimpi yang benar tu, dia datang, kita tengok macam matahari subuh yang cerah, yang terang, jelas, bukan confused. Nabi tak confused. Tadi mimpi tu wahyu daripada Allah ke ataupun mainan syaitan? Dia tak berlaku begitu. Kita confirm dah jin je lah yang masuk dalam diri kita kan. Nabi tak, dia tak ada. Syaitan, jin ni cannot go lah, dia tak boleh masuk line Nabi ni. Dia punya channel volume dia tak sama kan. Dia punya wave dia tak sama. Itu lebih malaikat punya yang masuk dengan Allah Ta'ala punya line. Jadi bila masuk tu dia jelas, masuknya jelas, tak confuse. Nabi tak confuse dengan wahyu yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang pertama. Jadi insya-Allah nanti kita bahas lagi. Dia ada beberapa bentuk ni. Yang tanpa perantaranya ada beberapa bentuk. Satu mimpi, satu ada bisikan dekat telinga, ada bunyi masuk, ada jenis perkataan, ada. Kita akan bahaskan seterusnya bagaimana penurunan wahyu itu kepada Rasul, insya-Allah pada kuliah-kuliah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahu ma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.